Tiada maaf untuk dalang berita palsu. Kementerian Komunikasi dan Digital menubuhkan satu unit tindakan segera atau Task Force bagi menangani penyebaran berita palsu yang kian berleluasa sejak sebelum pilihan raya umum ke-15. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fazil berkongsi kejayaan Task Force itu sejak diwujudkan. Saya ingin juga memaklumkan kepada rakan-rakan media bahawa Task Force menangani berita palsu yang ditubuhkan pada 1 Disember 2022 susulan mesyuarat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 November memberi penekanan kepada aspek komunikasi, terutama pengurusan menangani penyebaran berita palsu. Jadi Task Force ini di bawah kementerian memantau hantaran berita palsu di media yang dilihat mempunyai kesan negatif terhadap sama ada sistem politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, keselamatan dan kedaulatan negara. Pada masa yang sama, Task Force juga mendapatkan maklumat dari kementerian, jabatan ataupun agensi yang lain berkenaan berita palsu ataupun maklumat palsu yang dapat membantu memberikan penjelasan kepada orang awam. Katanya di petik media. Menurut Ahmad Fahmi, video yang melanggar syarat isi kandungan dan bersifat provokatif telah diambil tindakan oleh pihak pengendali platform media sosial TikTok secara automatik dalam tempoh kempen pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Pihak pengendali TikTok memaklumkan kepada kementerian lebih 2,000 video telah diturunkan sejak bulan November hingga Disember 2022 kerana tidak bersesuaian dengan peraturan syarikat pengendali. Pada tarikh 11 hingga 12 November, iaitu per hari mengundi, jumlah video yang dikekang secara automatik ialah 857 video. Pada hari mengundi 19 November sahaja, 130 video dihalang. Pasca pada 20 hingga 26 November, sebanyak 1,126 video dihalang. Kekangan secara automatik ini saya difahamkan adalah bersandarkan kepada sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dipunyai TikTok sendiri, ujar Ahmad Fahmi. Pada masa yang sama, menurut maklumat yang diterima Ahmad Fahmi dari 1 Januari hingga 5 Disember 2022, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga memberi 202 aduan kepada TikTok bagi tujuan permohonan menurunkan video. Daripada 202 ini, 95 telah diturunkan kerana melanggar garis panduan TikTok, manakala kandungan yang diturunkan kerana melanggar undang-undang negara sebanyak 28. Jumlah kandungan tidak dikenakan tindakan pula sebanyak 79. Itu antara maklumat yang telah disampaikan. Katanya, mengenai pertemuan dengan TikTok pada 5 Disember lalu di bangunan kementerian, Ahmad Fahmi berkata mereka telah memulakan proses untuk memastikan kerjasama lebih erat di antara pengusaha media sosial dan pihak berkuasa. Tetapi kita juga ingin meneliti undang-undang sedia ada bagi memastikan mana-mana pengusaha platform media sosial bukan sahaja patuh kepada undang-undang tetapi lebih bersifat responsif ke atas permohonan pihak berkuasa. Saya minta Datuk Seri KSU meneliti undang-undang sedia ada bagi memastikan ianya lebih tegas. Jelasnya, difahamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan penekanan berkaitan perlakuan muat naik bahan yang mengandungi unsur provokatif, menggugat keharmonian dan menyentuh sensitiviti kedudukan institusi beraja, agama dan bangsa atau 3R. Ruler, Religion and Race di platform media sosial. Jom China menerima kenyataan dan jaminan Menteri Komunikasi dan Digital ini dengan secubit garam. Jom China percaya beliau dengan suci hati ingin membersihkan langit yang terbuka ini dan menggantikannya dengan nilai akhlak yang mulia. Namun jika hanya video sahaja yang dimuat naik, sedangkan penyebar video dan dalangnya dibiarkan berkeliaran dengan bebas, ia umpama mencuci sungai di hilir yang tidak akan bersih selagi orang di hulu terus-menerus membuang sampah tanpa henti. Pengurusan Jom Channel dan kru pernah dipanggil ke Bukit Aman kerana menyiarkan rentasan berita yang benar semasa Kerajaan Perikatan Nasional masih berkuasa. Demikian, Kerajaan Perikatan Nasional menekan pengamal media sosial. Bagaimana dengan fitnah yang tiada kaitan dengan 3R? Terkini wujud pula satu cubaan mengklon akaun Twitter Anwar menyebarkan berita palsu berhubung pertemuan Anwar dengan Bella Erdogan yang difitnah kononnya delegasi Israel dan juga berita palsu
palsu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai pengerusi Petronas. 3 contoh tersebut bukankah menggugat kestabilan kerajaan? Justru ruler hendaklah ditakrifkan semula sebagai pemerintah, bukan hanya raja tetapi mencakupi juga ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri. Kritikan yang konstruktif boleh diterima tetapi bukan berita palsu. Sewajarnya tiada maaf untuk penyebar dan dalam berita palsu. Perosak negara, maaf cakap, mengapa tiada kedengaran berita penyebar TikTok jahat ini yang dikutip oleh PDRM setakat ini?